Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama sekali syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya masih lagi mengizinkan dan juga membenarkan kita semua untuk berada di dalam satu majlis yang mana pada majlis ini dijanjikan keberkatan dan juga kerahmatan daripadanya. Yang kedua, sama-sama kita merafakkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid, imam, Bilal serta ahli jemaah sekalian kerana sudi untuk mengimarahkan serta memberikan satu peluang kepada kita ni untuk membuat satu majlis agama yang mana majlis ilmu ni kita berharap moga-moga Allah Ta'ala menerima dan juga jadikan pemberat di mizan di akhirat kelak. Yang ketiga, bagi yang terlupa, sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Untuk malam ni, sebagaimana saya dimaklumkan oleh pengurusi, kita akan bawa kisah berkenaan dengan Isra Mi'raj. Tidaklah kisah, tapi ceramah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Cumanya pada malam ni saya mengambil dari sudut pandang yang sedikit berbeza lah berbanding daripada biasa. Biasa kalau kita sebut berkenaan dengan Isra Mi'raj, kita selalu dengar kisah Nabi berjalan lah daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Sidratul Muntaha dan sebagainya lah, macam biasa menerima menerima Quran, menerima arahan solat dan sebagainya. Dan Isra Mi'raj ni satu kisah pelik lah. Yang kedua, satu kisah yang panjang. Apabila satu kisah yang panjang, jadi di sana dia banyak sudut pandang yang berbeza. Mungkin bagi orang fizik, orang saintis, dia pandangan dia mungkin berbeza. Adakah boleh manusia bergerak tanpa kenderaan dengan sepantas kilat dan sebagainya? Bagi orang fizik ada perbincangan dia yang lain. Lepas tu bagi orang geografi ataupun bagi orang untuk bilang tanah ni, ukuran tanah tu mungkin ada perkara yang berbeza jugalah. Jadi untuk malam ni pun saya ingin membawa satu pandangan yang ruang sudut yang berbeza lah. Cerita sama, cerita berkaitan dengan Isra Mi'raj, cumanya melalui ruang sudut yang berbeza. Kalau kita bercerita berkenaan dengan Isra Mi'raj ni memang hal perkara yang pelik. Bukan pelik biasalah. Kita ni tidak pelik sebab kita selalu mendengarnya tu. Dan kisah pelik ni kalau kita rujuk kepada sirah ataupun rujuk kepada hadis-hadis, dah boleh dikatakan dan memang begitu. Katanya Aisyah, selepas umat Islam yang berada di Mekah itu, ketika itu Nabi masih di Mekah, belum di Madinah. Dia dengar Nabi cerita berkenaan dengan Isra Mi'raj ni, katanya Aisyah, fartaddan nas, murtad manusia tu. Maksudnya orang Islam ketika itu murtad. Dia kecewa dengan cerita yang Nabi bawa tu. Dan mereka menganggap tohmahan yang dibawa oleh kaum Quraisy itu benar. Sebab cerita pelik. Tapi kalau kita nak sentuh berkenaan dengan cerita pelik, banyak hal-hal yang pelik dalam Al-Quran pun banyak. Sebagai contoh, saya datang ke sini, saya bagi teka-teki lah. Untuk kita ni semua, kalau boleh jawab, jawab lah. Kalau tak boleh jawab, saya akan jawab lagi juga akhirnya. Iaitu dalam Al-Quran, dia diambil kisah ni daripada satu kisah orang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Umar. Panjang dia punya kisahnya tu. Cumanya saya ambil teka-tekinya tu. Yahudi ni dia tanya kepada Sayyidina Umar panggil Sayyidina Ali suruh menjawab. Soalannya dia kata, bolehkah kamu beritahu kepada aku 5 makhluk yang mana lahir bukan daripada ibunya? Kita kalau kita dengar, sekali dengar risau juga tu. Maksud kita dengar pelik juga tu, nak jawab payah. Tapi kalau kita baca Quran, insya-Allah benda tu ada. Jadi apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali, dia kata 5 je. Senang sangat. Jadi terkejutlah si Yahudi tadi. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Ali tu, saya pendekkan cerita. 5 itu adalah yang pertama Adam lah, itu confirm kita tahu. Yang kedua Hawa, yang mana diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga unta Nabi Saleh.
Unta Nabi Saleh tidak ada ibu, dia keluar daripada batu. Yang keempat, ular Nabi Musa. Ular Nabi Musa tidak ada ibu, dia terjadi daripada tongkat. Dan yang kelima adalah kisah yang masyhur juga adalah kambing. Kambing kibas tu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kan dia nak sembelih Ismail tu, anaknya Ismail, tiba-tiba Allah Ta'ala gantikan dengan kambing kibas. Dan kambing itu daripada syurga. Juga tidak ada ibu. Jadi 5 makhluk yang lahir tanpa ibu. Kalau Nabi Isa itu bukan lahir tanpa ibu, itu tak lahir tanpa bapa, tidaklah pelik sangat. Jadi itu berkenaan dengan hal-hal pelik dalam Al-Quran ini banyak. Tetapi berkenaan dengan Isra Mi'raj ni, pelik dia tu ketika mana Nabi datang cerita kepada umat Islam dan juga kaum Quraisy ketika itu, orang Islam ketika itu murtad. Jadi padahal sebelum ni mereka pernah mendengar kisah-kisah yang pelik dalam Al-Quran, tapi berlaku pada Nabi, mereka murtad. Jadi itu berkenaan dengan hal pelik. Cuma malam ini, apa yang saya nak bincangkan malam ni berkenaan dengan Isra Mi'raj adalah saya nak membawa berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan mengikut turutan dia punya susun atur dari sudut ceramahan saya. Apa yang saya nak dibawakan di sini, moga-moga kita boleh kongsilah dan juga kita boleh terima dan juga fikir berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama berkenaan dengan Isra Mi'raj, semua maklum Nabi mendapat arahan, iaitu supaya sembahyang 5 waktu 1 hari 1 malam ketika Nabi melawat ke Sidratul Muntaha dan menerima arahan di sana. Persoalannya adalah, adakah Nabi SAW ini melihat Allah SWT ketika mana Isra Mi'raj, ketika mana Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni maksudnya satu tempat pengakhiran di kalangan makhluk. Sidratul tu maksudnya bidara, pohon bidara. Muntaha tu pengakhiran, di sempadan lah, akhir sempadan itu adanya pohon bidara di sana. Tetapi digambarkan oleh Nabi, pohon bidara itu tidak sama dengan pohon bidara di sini. Jadi kalau ada orang tanya kenapa Nabi sebut pohon bidara, sebab kita nak samakan dengan sesuatu tu, kita samakan dengan sesuatu yang hampir sama dengan berada di bumi. Begitulah. Contohlah, sebagai contoh, saya ada jumpa orang, ini contoh sajalah. Dia tidak kenal buah pulasan. Jadi saya nak beritahu berkenaan dengan buah pulasan, saya akan ambil buah yang hampir mirip dengan buah pulasan. Kalau durian tu jauh sangat. Jadi hampir mirip rambutan. Dia macam rambutan tapi bulunya tidak panjang. Begitu sajalah. Jadi keadaan begitu sama juga dengan Nabi. Nabi melihat pohon bidara itu tidak sama dengan pohon bidara, tapi seakan-akan pohon bidara. Macam mana wallahu alam. Sebab Nabi seorang je melihat. Kita tak boleh nak describe hal perkara tersebut. Jadi ketika mana Nabi sampai di Sidratul Muntaha, apa yang berlaku adalah Nabi menerima arahan tersebut. Dia sembahyang. Saya tak sentuh berkenaan dengan sembahyang, cuma saya nak sentuh berkenaan dengan adakah Nabi melihat ataupun tidak. Di sini ulama berbeza pendapat. Kalau berbeza pendapat, maksudnya kita tak perlu bergaduh lah. Maksudnya ada pandangan masing-masing. Ada 4 pandangan. Satu pandangan mengatakan, ya, Nabi melihat Allah SWT. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas ketika itu menjelaskan ayat Quran surah An-Najmu pada ayat yang ke-10 sampai 22. Beliau menghuraikan berkenaan dengan ayat itu. Katanya Ibn Abbas, Nabi SAW melihat Tuhannya dengan dekat, sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi dan Albani menilainya sahih. Ianya sampai kepada Ibn Abbas. Itu pandangan yang pertama. Dia ada hadis-hadis lain. Saya tak mahu kita masuk dalam hal tersebut. Cuma ini sebagai pengenalan saja. Pandangan yang kedua, yang mengatakan Nabi melihat Allah Ta'ala, tetapi bukan mata kepala, tetapi melalui mata hati. Sebagaimana hadis mursal, hadis tersebut daripada seorang tabi'in, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah anda melihat Tuhan anda? Jawab Nabi SAW, saya melihat dengan mata hatiku dan tidak dengan mata kepalaku. Hadis riwayat At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Seterusnya pandangan yang ketiga mengatakan Nabi tidak melihat. Nabi pergi Sidratul Muntaha tu menerima arahan dan Nabi tidak melihat. Sebagaimana hadis yang masyhur juga daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Zar. Aisyah mengatakan, siapa yang meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah
membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi dan yang lain-lainnya. Dan pandangan yang keempat adalah tawakuf. Tawakuf ni dia tak mau masuk campur. Dengan arti kata lain, kalau Nabi lihat, Nabi lihatlah. Kalau Nabi tak lihat, Nabi tak lihat. Yang penting sembahyang tak buat. Itu pandangan ulama yang keempat. Walaupun begitu, dalam ahli sunnah wal jamaah, jumhur ulama mengambil pandangan Nabi melihat Allah SWT. Sebab pandangan ini dilihat lebih mulia. Sebab Nabi sebagai seorang Nabi, dia pernah melihat Allah SWT. Okey, itu berkenaan dengan Nabi. Jadi berkenaan dengan Nabi, Nabi kalau kita pegang Nabi itu pernah melihat Allah Ta'ala, kita ambil pandangan yang jumhur, maksudnya itu satu keberuntungan kepada Nabi. Kalau kita di akhirat kelak, kalau kita dapat melihat Allah Ta'ala, maksudnya kita ahli syurga. Nabi pernah melihat di dunia ini, maksudnya Nabi memang confirm syurga lah. Dia seorang yang maksum. Soalannya di sini, adakah Allah itu memang dapat dilihat? Jadi jawapannya adalah memang dapat dilihat. Kita sebagai orang biasa ataupun orang awam ni ataupun umat Nabi Muhammad SAW ini memang dapat dilihat. Jawapannya dapat lihat tapi dengan bersyarat. Tak boleh dilihat begitu. Syarat yang pertama untuk lihat Allah SWT adalah kena mati dulu. Kalau tak mati tak boleh lihat. Seorang Nabi kita kenal. Jadi saya akan bagi teka-teki lah. Siapakah seorang Nabi yang pernah memohon kepada Allah Ta'ala untuk melihat Allah Ta'ala ketika mana dia masih hidup? Dan last sekali dia tidak mampu untuk menanggung penglihatan tu dan dia pengsan. Jawapannya Nabi Musa. Saya bagi soalan, saya bagi jawapan. Jadi Nabi Musa tu ketika mana di Bukit Tursina, dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk melihat Allah SWT. Tapi tidak mampulah. Syarat untuk melihat Allah Ta'ala yang pertama adalah mati. Memang kena mati. Sebagaimana hadis Nabi SAW, yakini bahawa seorang pun di antara kamu tidak akan boleh melihat Tuhanmu sehingga dia mati. Maksudnya dia tak boleh tengok selagi mana kita berada di dunia, tak boleh. Kecuali kita mati. Hadis ini hadis riwayat Muslim, Ahmad dalam musnadnya. Dan begitu juga sepakat para ulama mengatakan bahawa tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ad-Darimi dalam Ar-Rad al-Jahmiyah, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwa dan Ibnu Abil Is dalam syarah akidah Tahawiyah. Maksudnya memang kita tidak dapat lihat Allah Ta'ala dalam dunia tersebut. Jadi kalau ada beberapa pandangan lah, sebagai contoh ada orang mengaku pernah jumpa Tuhan dan sebagainya, kita secara automatik tertolak. Sebab hadis Nabi ni kuat mengatakan Allah Ta'ala tidak boleh dilihat ketika mana kita hidup sebelum kita mati. Jadi kita berhati-hatilah dengan apa-apa pandangan yang terpesong dan juga menyeleweng. Okey, satu lagi dalil yang besar, dalil yang kuat mengatakan Allah Ta'ala ini boleh lihat dengan syarat kita mati. Allah Ta'ala ni boleh dilihat di syurga. Selain daripada syurga tidak dapat dilihat. Sebagaimana ayat Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka itu melihat. Maksudnya mereka boleh melihat. Ini jelas daripada Al-Quran mengatakan manusia itu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam syurga. Pun begitu ada golongan yang menolak pandangan ini dan golongan itu bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita anggap golongan itu bid'ah dan juga terseleweng. Syarat untuk melihat Allah Ta'ala juga berada di syurga. Tempat lain tak boleh. Tempat lain itu tidak boleh. Dan di syurga itu adalah kenikmatan yang diberikan kepada ahli syurga tersebut. Itu melihat Allah SWT. Dalam hadis yang sahih daripada seorang sahabat yang mulia namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala tanya kepada ahli syurga. Katanya, apakah kalian wahai ahli syurga menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan syurga? Jadi orang ahli syurga ni sudah berada dalam syurga. Allah Ta'ala tanya, inginkah kamu dapat tambahan nikmat? Sedangkan dalam syurga itu penuh dengan nikmat. Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Memutihkan di sini putih, satu putih yang nyata lah, putih satu putih yang nyata. Yang kedua, memutihkan ini adalah memuliakan dan juga memberi kesenangan bagi mereka. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada azab neraka? Maka pada waktu itu Allah Ta'ala membuka hijab.
yang menutup wajahnya yang mulia, dan penghuni syurga tidak pernah mendapatkan sesuatu kenikmatan yang lebih daripada mereka sukai daripada melihat wajah Allah Ta'ala. Ini apa yang kita faham adalah, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut di atas. Ayat yang saya baca tadilah, surah Qiyamah tadi. Hadis riwayat Muslim, hadis 181. Apa yang dia nak cerita di sini adalah berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala. Kita dalam dunia ada nikmat. Dalam dunia ada nikmat. Nikmat yang tertinggi, yang terbaik ataupun yang paling digemari oleh semua manusia, katanya Imam Ghazali, kahwin. Maksudnya perhubungan suami isteri itu nikmat paling tinggi. Lepas tu dalam alam ini, kalau kita ukur daripada dunia pergi kepada akhirat, ada satu nikmat lebih tinggi berbanding nikmat syurga itu sendiri. Apakah nikmat dia? Nikmatnya adalah melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala itu satu kenikmatan yang besar. Tapi macam mana? Wallahu alam. Saya pun tidak pasti sebab kita belum sampai ke sana. Yang tu kita tunggu dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menjadikan kita ni mendapat peluang untuk dapat ke sana dan melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Untuk berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala ni, Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Islam ni menerima dan juga percaya dan juga beriktikad bahawasanya umat Islam selain daripada orang soleh, maksudnya umat biasa ni, umat Nabi Muhammad SAW, di akhirat dapat melihat Allah Ta'ala. Ada golongan-golongan yang menolaknya adalah golongan yang ahli bid'ah, iaitu golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Murji'ah. Golongan ini dia tidak menerima. Bagi pandangan mereka tidak logik. Kita tidak menerima perkataan logik itu dalam akidah sebab itu berbeza alam. Itu alam akhirat, bukan alam dunia. Itu sedikitlah saya masuk berkenaan dengan perbahasannya tu. Seterusnya berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala ini, satu, kenikmatan dapat melihat Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena tahu adalah satu keazaban ataupun satu yang aib ataupun satu yang celaka lah bagi mereka yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita pergi ke akhirat nanti, apa yang berlaku adalah ada golongan yang Allah Ta'ala lihat dan dia tak dapat lihat Allah Ta'ala. Dan ada golongan yang dapat lihat Allah Ta'ala seketika-seketika sahaja. Ada golongan yang dapat melihat Allah Ta'ala sehingga 2 kali satu hari. Jadi berdasarkan nikmat-nikmat masing-masing. Tapi kita kena tahu, dalam ramai-ramai itu, ada satu golongan, ada beberapa golongan yang mana Allah Ta'ala tidak melihatnya tu di akhirat. Kalau Allah Ta'ala tidak melihat di akhirat, maksudnya golongan itu tidak akan mendapat syafaat. Tidak akan mendapat syafaat, tidak akan mendapat pembelaan daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya pembelaan tertinggi adalah daripada Allah SWT. Di sini saya listkan ada 9. Ada lagi kalau kita cari ada lagi. Cumanya saya akan ulaskan 9 sahaja. Saya bacakan hadis dalil demi dalil. Hadis yang pertama, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka dan juga tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda demikian 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Ada 3 golongan ini tidak dilihat Allah Ta'ala, tidak akan disucikan. 3 kali dia ulang. Abu Zar pun berkata, merugi sekali. Mereka tu sungguh-sungguh rugi. Jadi Abu Zar bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah bersabda, yang pertama, musbil. Yang kedua, pedagang yang sumpah palsu. Dan yang ketiga, orang yang mengukitkan pemberian. Okey, musbil ni orang yang isbal, yang memakai pakaian tu seluar. Dia pakai seluar ataupun dia pakai kain ataupun jubah yang mana kain itu melebihi anak buku lali lah, kita sebut buku lali. Tapi adakah dengan sebab dia melebihi buku lali itu dia tidak dipandang oleh Allah Ta'ala? Tidak. Katanya ulama disebabkan kesombongan. Zaman Nabi dahulu, orang yang kaya biasa dia akan pakai kain lebih. Dan kadang-kadang sampai kain itu melirik-lirik di lantai ataupun di tanah-tanah. Kenapa dia pakai begitu? Nak menunjukkan dia memiliki kekayaan dan sampai kain itu lebih-lebih sampai. Kalau kain itu kotor tak ada masalah. Kesombongan. Disebabkan kesombongan. Jadi orang yang sombong ini dan menunjukkan kesombongan itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkitkan pemberian. Sebagai contoh, dia menderma. Dia selalu menderma pada masjid. Contohlah, dia derma pada masjid itu. Jadi setiap kali dia datang masjid, dia selalu beritahu, kalau bukan aku derma ni, kipas ni nada ni. Contohlah. Ataupun dia datang, dia kata, aku ni yang derma kapet ni, kalau tidak, busuk semua kapet yang buruk-buruk lama tu. Ataupun dia selalu mengungkit-ungkit benda tu.
Dia fikir dia menderma ataupun dia menyumbang itu adalah satu perkara yang bagus. Betul, satu perkara yang bagus. Kita mendapat manfaat. Tetapi dia kena tahu dalam keadaan manfaat itu mengungkit-ungkit itu. Mengungkit-ungkit itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak suka kepadanya. Kenapa Allah Ta'ala tidak suka? Sebab dia lupa. Harta itu adalah saluran daripada Allah SWT bagi kepadanya untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Dan golongan yang ketiga adalah melariskan dagangannya ataupun pedagang dengan sumpah palsu. Ataupun zaman sekarang senang kita nak beritahu adalah testimoni palsu lah. Senang begitu. Sebagai contoh, saya menjual kopi. Ini contoh saya lah. Tapi saya tak jual kopi. Jangan beli dengan saya. Saya jual kopi, saya beritahu kopi ini dapat memutihkan dan juga menguruskan. Jadi saya upahlah 2-3 orang buat video review. Dia kata saya 3 bulan makan kopi. Dulu 60 kilo, sekarang 56 kilo. Padahal tipu saya tu. Benda tipu. Dalam keadaan benda tipu begitu, itu juga tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu celaan ataupun satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita mesti berdagang dengan jujur. Hadis yang kedua saya bawa, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dan tidak akan disucikannya. Abu Muawiyah berkata, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Allah Taala tidak ambil kisah pasal dia. Jadi kita risau. Siapakah orang itu? Dan bagi mereka azab yang pedih. Iaitu yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja yang suka berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Okey, saya ulas daripada yang pertama tadi. Orang tua yang berzina. Kenapa betul-betul dicela berkenaan dengan orang tua yang berzina? Kalau orang muda yang berzina itu boleh diterima. Salah juga. Itu memang salah. Kalau orang muda yang berzina itu logik. Sebab dalam keadaan jiwanya dan juga gejolak dia punya gairah perasaan. Tetapi kalau orang tua berzina ni, kalau kita fikir pun umur sudah lebih, bertaubatlah. Duduk di masjid sajalah. Tapi dia masih lagi berfoya-foya mencari kenikmatan yang tidak sepatutnya dicari. Yang haram bagi dia tu. Itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, raja yang suka berdusta. Raja ni termasuklah pemimpin lah. Pemimpin yang suka berdusta. Tabur janji saja tu. Tabur janji, menang, limpang-limpang. Lepas tu cukup 5 tahun, tabur janji lagi. Sebagai contoh begitu. Jadi, orang yang suka berdusta ini, ataupun lebih pada pemimpin, kenapa? Kenapa dia tu tidak dipandang oleh Allah SWT, sedangkan orang yang berdusta ni ramai. Yang tidak pemimpin pun ada yang berdusta. Tapi kenapa pemimpin itu? Sebab pemimpin ni ada kuasa. Kalau orang biasa, kalau berdusta, kita sakit hati juga. Tapi kita tahu dia pun bukan boleh buat. Maksudnya di sudut pengharapan kita ni terhadap orang biasa itu tidaklah tinggi sangat. Tidak setinggi pemimpin. Pemimpin ni ada kuasa. Sains tu berharga. Jadi dengan harapan kita terhadap pemimpin, harapan tu lebih tinggi berbanding orang biasa. Sebab tu jadinya dicela dan tidak dilihat oleh Allah SWT. Yang seterusnya, yang ketiga dalam hadis ni mengatakan orang miskin yang sombong. Kalau orang miskin yang sombong tidak dilihat Allah Ta'ala, adakah orang kaya yang sombong itu dilihat Allah Ta'ala? Jawapannya, orang kaya yang sombong pun salah juga. Tetapi, kenapa orang miskin yang sombong ini betul-betul dibenci oleh Allah Ta'ala? Sebab dia tidak sedar diri. Sudahlah miskin, sombong lagi. Kalau kaya yang sombong itu perkara yang boleh dianggap biasa lah. Sebab dia ada usin kan. Dia ada kekayaan, dia ada kesenangan. Kalau dia nak sombong tu, logik bagi dia. Walaupun ianya dilarang juga. Tetapi kalau orang miskin yang sombong ni, sudahlah ada miskin. Sombong lagi. Tidak minta dengan Allah Ta'ala. Sembahyang pun tidak. Itu memang betul-betul dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan melihatnya di akhirat kelak. Seterusnya kita berganjak kepada hadis yang seterusnya. Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka dan tidak juga akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadisnya lebih kurang. Kenapa Nabi datangkan tiga begitu? Untuk memudahkan sahabat lah. Kalau sebagai contoh Nabi datang, okey di sini 15. Payah juga kamu mengingat tu. Jadi Nabi jumpa dengan sahabat ni bagi 3. Jumpa dengan sahabat ni Abu Zar bagi 3, jumpa dengan Abu Muawiyah bagi 3. Jadi masing-masing ingat 3 senang untuk diingat. Sebab Nabi ni antara kelebihannya adalah mukjizat dia lah. Dia ada sudut mengucapkan ataupun menyampaikan satu ilmu, dia menyampaikan dengan berhemah teratur. Macam saya ni tidaklah berapa teratur.
Nabi itu dia betul-betul teratur. Dia teratur, sahabat dengar, sahabat boleh ingat. Sebab tu kita tak heran macam mana hadis Nabi yang mungkin sampai 1400 tahun tu boleh sampai kepada kita. Boleh sampai kepada kita dan kita faham hadis tu. Sebab itu mukjizat Nabi. Nabi boleh menyampaikan dengan penyampaian yang terbaik. Okey, sambung dengan hadis yang saya baca ni. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Seorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, namun ia menghalang daripada Ibnu Sabil yang memerlukannya. Maksudnya seseorang yang memiliki kelebihan keperluan. Dia ada kelebihan keperluan. Dia boleh kongsi dengan orang lain. Tapi dia lihat orang susah, dia buat tak tahu. Itu Allah Ta'ala tidak memandang ke arahnya. Sebab apa? Sebab kelebihan yang dia terima itu adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepadanya supaya dia dimanfaatkan untuk diri dia dan juga orang lain. Tetapi dalam keadaan yang sama, dia rasa itu hak milik dia. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh apa yang berlaku kepada Qarun. Apa yang berlaku kepada Qarun, saya ceritakan sini supaya jadi pedoman. Qarun, apa masalah dia? Masalah dia sombong. Ketika mana Qarun ni sepupu ya dengan Nabi Musa. Dia sepupu Nabi Musa.